speaker. Bukit Medira minta minta maaf, tapi sebelum tu ada sedikit pembetulan ya, iaitu JASA JASA sebenarnya ada typo sikit, dia JAXA. Jadi Bukit Medira minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan pandangan tentang infrastruktur kritikal yang diperlukan untuk negara membangun dengan mengambil kira matlamat Malaysia untuk menubuhkan tapak pelancaran angkasa lepasnya sendiri. Huraikan langkah-langkah yang ditetapkan bagi memastikan negara mempunyai bilangan graduan yang mencukupi dalam kejuruteraan aero angkasa dan mekanisme yang mencukupi untuk menjamin pembangunan penerokaan angkasa lepas yang standing dengan NASA, JATSA dan EASA. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Bukit Medira. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, selaras dengan pelaksanaan Dasar Angkasa Negara 2030 yang antaranya menggariskan penumpuan kepada teknologi, infrastruktur dan aplikasi angkasa yang signifikan kepada negara, kerajaan melalui Agensi Angkasa Malaysia MAISA telah membangunkan beberapa infrastruktur kritikal teknologi angkasa. Antaranya yang pertama, stesen penerima data satelit Remote Sensing Agensi Angkasa Malaysia di Temeloh, Pahang bagi menerima data-data satelit beresolusi tinggi. Yang kedua, fasiliti pemasangan, integrasi dan pengujian satelit Assembly, Integration and Test AIT dengan izin, dan fasiliti kawalan misi di Kompleks Teknologi Angkasa MAISA di Banting, Selangor bagi menyokong pembangunan satelit penderiaan jauh negara yang dijangka dilancar pada tahun 2026. Dan yang ketiga, fasiliti pemprosesan dan Big Data Analytic dengan izin yang terdiri daripada pusat penyimpanan data, perkakasan dan perisian berkapasiti tinggi di Ibu Pejabat MAISA di Kuala Lumpur yang menjalankan pembangunan dan pengoperasian aplikasi teknologi angkasa kepada agensi pengguna perkhidmatan kerajaan di peringkat persekutuan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Di bawah Pelan Tindakan Dasar Angkasa Negara 2030 yang juga dikenali sebagai Malaysia Space Exploration MSE 2030, kerajaan juga telah merangka program pembangunan teknologi pelancaran angkasa sejajar dengan hasrat negara untuk meneroka angkasa lepas. Bagi tujuan ini, negara perlu mempunyai infrastruktur kritikal fasiliti pelancar seperti landasan pelancaran, launchpad, menara pelancaran dan sistem kawalan, stesen integrasi pelancaran roket, fasiliti kawalan misi, sistem komunikasi dan gudang penyimpanan bahan bakar. Selaras dengan pelaksanaan teras 4 Dasar Angkasa Negara yang menggalakkan penglibatan industri tempatan dalam pembangunan sektor angkasa negara yang berterusan, inisiatif pembangunan infrastruktur kritikal ini akan dilaksanakan sama ada dengan private initiative ataupun PPP, kerjasama awam dan swasta. Datuk Yang di-Pertua, untuk bahagian kedua iaitu bilangan graduan yang mencukupi dalam kejuruteraan aero angkasa, untuk makluman sumber berdasarkan data daripada sistem MyMoHES di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, jumlah graduan di semua peringkat pengajian di IPTA bagi program kejuruteraan aero angkasa dari tahun 2020 hingga 2023 adalah seramai 465 graduan, melibatkan peringkat sarjana ke bawah seramai 462, manakala 3 orang di peringkat Dr. Falsafah. Namun begitu, bagi memastikan negara mempunyai modal insan yang mencukupi dengan sasaran 5,000 peluang pekerjaan diwujudkan dalam pelbagai industri angkasa menjelang tahun 2030, MAISA sedang mempergiatkan lagi usaha untuk melaksanakan pelbagai program dan inisiatif yang boleh meningkatkan minat dan kesedaran golongan belia dalam bidang teknologi angkasa seperti berikut. Yang pertama, menyediakan tempat dan fasiliti penyelidikan untuk latihan industri dalam bidang sains, teknologi dan aplikasi angkasa. Bagi penempatan di Ibu Pejabat, pelajar akan didedahkan dengan penyelidikan dan pembangunan aplikasi pelbagai bidang berteraskan teknologi angkasa. Selain itu, pelajar juga akan dapat pendedahan mengenai penggunaan instrumentasi dan teknik melaksanakan pencerapan astronomi di Observatory Negara Langkawi ONL. Manakala di Kompleks Teknologi Angkasa MAISA di Banting, para pelajar didedahkan kepada teknologi pembuatan satelit,
pengujian satelit sehingga teknologi penjejakan dan kawalan satelit. Kedua, program jaringan kerjasama strategik dengan agensi kecemerlangan dalam bidang angkasa luar negara telah dilaksanakan bagi memberi pendedahan kepada murid sekolah dan pelajar universiti dalam penyelidikan microgravity di stesen angkasa antarabangsa ISS. Antara program yang dilaksanakan sejak tahun 2010 adalah program Space Seeds for Asian Future, SSAF, yang telah menarik minat seramai 67,000 pelajar di seluruh dunia, dan program Kibo Robot Programming Challenge yang melibatkan 44 pelajar Malaysia. Kedua-dua program telah dianjurkan oleh Jabatan Aerospace Exploration Agency JAXA, dan penyertaan dalam program ini telah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam pengaturcaraan, robotik serta sains dan teknologi angkasa. Yang ketiga, menganjurkan program reka penduk dan pembangunan modal nano satelit atau program Siswasat dan beberapa inisiatif yang lain, tetapi panjang nanti saya akan bagi secara bertulis kepada Bukit Bendera. Baik. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Bukit Bendera. Terima kasih. Pada tahun 2007, Malaysia telah memperuntukkan sebanyak 105 juta ringgit untuk misi 10 hari terhadap kepada Sheikh Muzaffar Shukor untuk menaiki Soyuz TMA-11 ke stesen angkasa antarabangsa. Jadi selepas 16 tahun, persoalannya kekal. Adakah pelaburan itu benar-benar berbaloi untuk negara kita? Jadi saya juga berminat untuk mengetahui cara-cara Malaysian Space Agency menyumbang kepada pertukaran profesional dengan izin professional exchanges terhadapnya kepada agensi-agensi angkasa lepas seperti NASA, Japan Aerospace Exploration Agency, dan juga pada masa yang sama, apakah kadar ataupun tahap pembiayaan kerajaan yang dapat diperuntukkan dalam penyelidikan R&D untuk membangunkan industri angkasa lepas? Yang berhormat Menteri. Terima kasih Bukit Bendera. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program Angkasawan Negara 1 adalah satu program offset di bawah kerjasama bilateral antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Rusia. Menerusi program ini, kerajaan Rusia bersetuju untuk menanggung kos melatih 2 orang angkasawan dan juga menghantar seorang angkasawan Malaysia ke stesen angkasa antarabangsa ISS pada bulan Oktober 2007. Dan untuk makluman Bukit Bendera dan juga Dewan Yang Mulia ini, kerajaan tidak menanggung jumlah kos yang disebutkan tadi, iaitu 105 juta ringgit untuk misi angkasawan itu, tetapi kerajaan berbelanja sekitar 16 juta ringgit merangkumi kos-kos bagi menjalankan misi saintifik, aktiviti pendidikan, proses pemilihan angkasawan, latihan di National Aeronautics dan Space Administration NASA, dan juga insurans angkasawan. Kerajaan telah menerima pulangan 16 juta ringgit ini dalam bentuk return of value ROV, menerusi penjanaan ilmu, pembangunan bakat dan juga perkongsian pakar dan sebagainya. Dan untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, menerusi program PAN ini, Malaysia berupaya menjalankan sebanyak 6 penyelidikan sains microgravity yang merangkumi bidang perubatan dan farmaseutika, sains hidupan dan juga bioteknologi yang telah dijalankan oleh angkasawan negara dalam masa 8 hari itu. Kesemua penyelidikan tersebut telah menghasilkan kertas kerja saintifik yang diterbitkan di dalam jurnal tempatan dan antarabangsa yang telah memberi sumbangan kepada penjanaan ilmu dan pengetahuan baru. Sebanyak 8 paten daripada penyelidikan di ISS telah difailkan di Malaysia dan juga antarabangsa serta 1 trademark. Selain itu, hasil penyelidikan turut menyumbang kepada faedah ekonomi melalui pembangunan antibiotik baru untuk industri farmaseutika, produk spin-off dan juga produk dikomersialkan untuk kegunaan industri khususnya dalam bidang penghaburan protein. Program PAN juga telah membuka peluang kepada negara untuk menjalin kerjasama saintifik dalam program-program inisiatif microgravity antarabangsa dengan JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, Roscosmos State Corporation for Space Activities, Russia,
ESA, European Space Agency, NASA dan United Nations Office for Outer Space Affairs. Mulai tahun 2007, Malaysia telah menghantar seramai 30 penyelidik ke agensi angkasa Korea Selatan, Jepun, Eropah dan India bagi tujuan pembangunan kapasiti dalam teknologi satelit, pengoperasian stesen bumi, latihan pengendalian dan pengurusan fasiliti AIT dan juga reka bentuk subsistem Global Navigation Satellite System GNSS. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kos pembiayaan R&D pembangunan teknologi angkasa perlu modal yang besar. Oleh itu, kerajaan telah pun menggalakkan inisiatif kerjasama awam swasta dan antaranya kerajaan menawarkan dengan izin Request for Proposal RFP pembangunan satelit penderiaan jauh negara PSPJN kepada pihak swasta. Inisiatif ini memberi peluang kepada industri angkasa tempatan untuk turut bersama menyumbang dalam memacu pembangunan sektor angkasa negara. Poin yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, mesti turut menawarkan beberapa jenis dana bagi tujuan pembiayaan aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi seperti dana penyelidikan strategik yang dimanfaatkan oleh industri dan syarikat pemula dalam bidang angkasa. Kesemua dana ini boleh mampu memacu pertumbuhan mampan industri angkasa tempatan. Sekian, terima kasih.